Baik, terima kasih kepada rakan setugas Dini dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Ramadan buat penonton setia rancangan Rampai Pagi. Dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan Alhamdulillah ada di bulan yang mulia ini kita memperbanyakkanlah ya ataupun mempertingkatkan lagi amal ibadat kita ni. Dan kita ambil peluang ini di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan segala amal ibadat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berada saya kongsikan kepada ada satu makluman semasa yang mana pada hari Selasa 5 April 2022 akan diadakan Majlis Tadarus Al-Quran bulan Ramadan, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung beserta rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya, dan akan diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. Dan untuk seterusnya pula, mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk tontonan Auda pada pagi ini. Lobster air tawar atau turut disebut udang kara atau udang bakara merupakan haiwan jenis omnivor yang dipercayai berasal dari Australia dan Papua New Guinea dan dikenali sebagai red claw atau crayfish. Di negara ini, penternakan lobster air tawar antara bidang yang mempunyai potensi untuk dikembangmajukan dan dikomersialkan penjualan bibit maupun lobster air tawar tersebut. Oleh itu, buat Daeng Rabiatul Adawiyah, seorang belia berusia awal 20-an, berkecimpung dalam penternakan ini sebaiknya mempunyai ilmu pengetahuan asas dan lanjutan di samping sentiasa rajin untuk melakukan kajian terperinci yang berkaitan bagi memastikan pengeluaran lobster yang sihat dan berkualiti. Saya mula aktif dalam bidang penternakan lobster ini tahun 2022, awal bulan Januari lah. So, bagaimana boleh saya berminat dalam bidang ini? Ia bermula daripada udang galah. Sebenarnya batas sudah, tapi semasa membuat kajian udang galah ni, ada tiada keluar nama udang berkara, lobster. Ya, so bagi saya durang dua ni macam sama, tapi sebenarnya berlainan spesies. So, itu yang membuat saya berminat untuk membuat kajian lagi lah lebih dalam. Lobster ni, dorang suka tempat yang gelap-gelap, tempat kabut. Sebab itu, pasalnya apa nak? Pasal dorang ni mudah kena attack bah. Kena attack oleh sesama sendiri, kan? So, dorang ni suka tempat yang tempat apa ni, kabut-kabut, gelap-gelap, and then dorang suka bertapuk. Perkara yang baru aku pelajari pasal udang berkara ni, ia lebih senang dijaga daripada udang galah. Yeah. And then udang berkara ni, dorang bukan picky eater. And then kalau time-nya masih damit, masanya masih damit, dorang ni pandai berdikari sendiri, pandai mencari makanan sendiri, macam mana dorang makan mama dorang punya makanan. Kaedah penternakan lobster sesuai diternak di dalam kolam simen, kolam kanvas ataupun jenis tangki fiber dengan kualiti air pada kolam ternakan mesti mempunyai sumber air tersendiri, sama ada dari sungai atau air pipe yang telah diheningkan beberapa hari bagi menghapuskan kandungan klorin pada air, dan sukatan ketinggian air pada kolam ialah sekitar 7 ke 10 cm tinggi. Ya, ada penonton, inilah dia tempat di mana Daeng Rabiatul menternak lobster ataupun lobster air tawar, ataupun orang kita ni lebih di sinonim dipanggil sebagai udang berkara ni. Betul. Dan di sini terdapat lebih kurang 1,500 ekor. Yes. Okey, dan kalau dilihat di sini secara nyata saya nampak lebih kabut Ya, lebih kabut. Dia punya air. Keadaan airnya apa. Dan kita boleh kongsikan mengapa ia dibiarkan kabut macam tu? Sebab durangan ni lebih selesa dalam air yang lebih kabut daripada air yang clear lah. Jadi udang berkara ni apa dia punya karakteristik? Adakah ia ni
sejenis omnivore, carnivore atau herbivore? Dorang ni sejenis omnivore. Okay. So dorang ni makan apa ni? Bos lah. Makan daging, tapi makanan ni je, makan yang lain je. Jadi ia makan sesama sendiri je? Yes, dorang makan sesama sendiri sebab dorang ni agresif. Jadi mengapa disatukan dalam tempat yang sama? Hasil daripada kajianku juga, dorang ni kami simpan disatukan tempat yang sama sebab water quality-nya berkaitan dengan water quality-nya. Okay. So, dorang ni lebih selesa arah air yang sama. So kalau kita ni pindahkan tempat lain, garanti dorang ni apa namanya ni macam ada yang bermatian lah. Apalah. Dalam kulaman ini kita ni mesti menyimpan komplit dan cukup PVC pipe iaitu substrate supaya dorang ni senang bertapuk kalau yang lain akan attack dorang. Selain daripada tu, untuk mengelak daripada cannibal, kita ni mesti bagi makan dorang on time. Makanan yang kami berilah tiap-tiap hari. Kira selang hari lah. So macam sekiranya hari Isnin kami bagi makan ubi. Okay. So macam kalau hari Selasa kami bagi makan kacang hijau. And then hari Rabu kami tukar lagi daging-dagingan. Bagi meneliti tahap kesihatan lobster di dalam kolam adalah baik, lobster yang disiut dipindahkan ke dalam akuarium berobjektif untuk meneliti lebih lanjut proses tumbuh sarannya di samping untuk membuat kajian terperinci mengenai perilaku dan kitaran hidup lobster tersebut. Dan apa yang menarik juga, audio mungkin ada di antara audio di luar sana yang sudah mengetahui ataupun ada yang mungkin baru mengetahui. Tadi berkesempatan melihat yang mana udang berkara ni tukar badan. Jadi kefahaman lebih mudah difahami tukar baju. Tukar baju. Tapi bukan tukar baju, tapi lebih pada tukar kulit sebetulnya. Tukar kulit sebetulnya. Jadi mungkin boleh ditunjuk kepada penonton di luar sana. Ini adalah udang berkara yang belum bertukar kulit. Prosesnya bertukar kulit begitu cepat Begitu cepat. Begitu cepat. Berapa kali sudah kami termiss out orang. Dia sempat mengambil rakaman tersebut. Tapi ini yang ditunjukkan kepada Auda. Ini adalah yang sudah kulitnya yang sudah dilapaskannya. Ini kulit yang sudah dilapaskannya. Ada dua tadi tu, 2 ekor yang melepaskan kulit ataupun lebih mudah bertukar baju. Tukar baju. Tukar baju. Yang seekor ni tadinya yang sempat ia bertukar kulit tadi. Jadi prosesnya begitu cepat sekali. Jadi itulah menarik sekali ya. Yang mana udang ni pun kalau ular bertukar sisik je. Yes, dia bertukar sisik je sama macam ni kan. Macam udang berkara. Jadi dan juga dan Roberto tadi ada mengongsikan kepada saya mana beliau melakukan kajian. Jadi ini adalah antara spesimen yang beliau gunakan untuk membuat kajian tersebut. Jadi mungkin boleh kongsikan lebih lanjut mengenai dengan spesimen ini. Apa yang menariknya? Apa yang pendapatan yang diperolehi itu? Okey. Sebenarnya aku suka mengumpul ni kira untuk koleksi dah saja. Koleksi untuk apa namanya ni hasil supaya dapat ku mengira lah berapa kali diorang molting. Itulah. So salah satu daripada tu juga yang paling interestingnya yang putihan ni lah. Batu bukan? Batunya ni yang batu di kepalanya ni. So mula-mula kami fikir ni penyakit. Rupanya setelah kami tanya lagi, buat kajian lagi, rupanya diorang mengeluarkan putihan ni disebabkan water quality kami itu menunjukkan hasil kajian yang good in water quality lah, good condition lah. Jadinya ia dalam kondisi yang baik. Air itu adalah dalam kondisi yang baik dan ia mempercepatkan ataupun ia memberi kesan kepada persekitaran udang berkara itu sendirilah. Sebab tu ia bertukar kulit macam tu. Yes. Jadi ia proses tukaran kulitnya ni ia adakah ketika ia sudah meningkat dewasa ataupun masih lakadamit pun boleh bertukar kulit? Yes, masanya masih damit pun ia bertukar kulit tu. Dia bertukar kulit juga. Okey, itu baru saya tahu. Itulah menariknya tentang orang kalau kita ni membuat kajian ataupun research sendirilah. Yes. Sudah pasti banyak ilmu yang kita ni akan dapat perolehi. Okey, dan juga antara yang dikongsikan juga adalah
batu putih ya. Oh, batu putih. Mungkin pada awalnya terasa ia ada satu penyakit, bukan. Bukan. Rupanya itu adalah secara alami ya. Ya, secara sifat. alaminya. Kira ia menunjukkan yang diorang itu dalam keadaan yang sehat. Oh, begitu. Lobster air tawar boleh membesar sehingga mencecah 5 inci dengan anggaran berat dalam 200 gram dalam tempoh lebih kurang 8 bulan. Bagi induk betina yang sihat, yang mempunyai saiz 4 inci, lazimnya menghasilkan telur antara 80 ke 300 biji telur, namun bergantung kepada tahap kesuburan, kualiti air dan kandungan protein dalam makanan. Antara faktor penting dalam penternakan ini juga adalah untuk mendapatkan baka induknya bagi membolehkan penghasilan bibit yang berterusan. Baik, itulah dia bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan anda pada pagi ini yang menyentuh mengenai dengan udang bekara ataupun lobster. Yang pasti dalam penternakan udang bekara ataupun lobster ini memang ada faktor-faktor yang perlu kita ambil kira ya, dari segi kualiti airnya, suhu, kemudian perlu ada substrat ataupun benda-benda yang boleh memberikan kepada lobster ini untuk melindungi diri mereka, kerana lobster bersifat cannibalism sebenarnya ya, yang mana ia akan makan kawannya sendiri. Jadi lobster ini perlu dalam kolam mereka diletakkan substrat bagi mereka dapat melindungi diri mereka, terutama selepas mereka bertukar kulit. Itulah antara yang dapat saya pelajari ketika membuat tinjauan tersebut. Berada sebelum berpisah, satu lagi maklumat ingin saya kongsikan di sini, yang mana pada 14 April 2022 akan diadakan Majlis Tadarus, iaitu rombongan Tadarus Kementerian Hal Ehwal Agama yang akan diadakan di Masjid Kampung Kriam, daerah Tutong. InsyaAllah akan diadakan pada sekitar jam 2 petang. Baik, itu sahaja yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Untuk seterusnya pula kita kembali bersama Dini dan juga Serina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.